Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Satu perkara yang menggempakan dan panas hari ini, ya, apabila seorang politikus memalukan diri sendiri. Siapa lagi kalau bukan Sanusi. Ya, hari ini beliau kena balun kau-kau oleh rakyat Malaysia kerana membuat satu kenyataan yang boleh dianggap sebagai kenyataan yang biadab dan tidak bertanggungjawab. Kalau kita lihat sahabat semua dalam gambar ini, ya, apabila ingin meminta bantuan daripada kerajaan, mau mendapatkan kelulusan daripada kerajaan pusat, sanggup cium tangan Perdana Menteri. Tetapi bila mana di belakang sahabat semua, kita tahu apa yang dikatakan oleh politikus seperti ini. Menyerang Perdana Menteri, menyerang kerajaan pusat hari ini. Dan apa yang mengejutkan hari ini sahabat semua, adalah kenyataan biadab, saya boleh katakan kenyataan biadab daripada Sanusi, dan akhirnya mendapat kecaman daripada berbagai pihak, antaranya juga adalah pimpinan daripada Parti UMNO. Jadi saya ingin kongsikan, ya, kenapa Sanusi ini dikecam. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat kenyataan media ini. Sanusi dikecam lepas minta rakyat tak teruskan budaya berharap pada kerajaan. Wow, ini yang saya katakan kenyataan biadab sahabat-sahabat semua. Dia paksa, dia hasut rakyat untuk tidak meminta bantuan kepada kerajaan, tetapi dia sendiri sanggup mencium tangan, ya, Perdana Menteri kita untuk niat mahu meminta bantuan kepada kerajaan pusat. Inilah apa yang saya boleh katakan sebagai kenyataan hipokrit, kenyataan tidak bertanggung jawab daripada seorang pemimpin. Apatah lagi beliau berjawatan sebagai menteri besar. Dan hari ini Sanusi, seperti yang saya katakan, ditempelak selepas mengeluarkan ucapan yang didakwa menghina rakyat yang meminta bantuan kepada kerajaan negeri, apalagi kerajaan negeri Kedah. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid, berkata kerajaan negeri seharusnya melaksanakan tanggungjawab membantu golongan miskin dan bukannya meminta mereka berhenti memohon bantuan. Katanya, bagi saya sebagai seorang menteri besar dipilih rakyat Kedah, beliau seharusnya memikul tanggungjawab membantu rakyat miskin di negeri itu dan bukannya mengeluarkan kenyataan supaya rakyat miskin jangan lagi menjadikan meminta bantuan daripada kerajaan PAS sebagai satu budaya hidup. Itu boleh dianggap sebagai satu penghinaan kepada golongan miskin dan sudah tentu ianya amat mengecewakan rakyat apabila seorang menteri besar meminta rakyat jangan lagi bergantung harap dengan meminta bantuan daripada kerajaan PAS, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada ucapan Sanusi baru-baru ini menegur rakyat negerinya, yaitu di negeri Kedah, supaya tidak meneruskan budaya berharap dengan bantuan kerajaan. Sanusi berkata ada rakyat di negeri itu yang sudah banyak dibantu, masih lagi mengharapkan bantuan kerajaan untuk isu-isu seperti atap bocor, dinding pecah, katanya. Atas atap suruh kerajaan Maiboh, saya kata, pening juga fikir dapat rumah percuma. Tanah jalah kena bayar premium sikit, rumah tak kena bayar. Tapi apabila dinding pecah, pintu pecah, atap bocor, semua suruh kerajaan tukar. Itulah dia. Seakan-akan melepaskan tanggungjawab beliau. Lepas itu menghina rakyat yang memohon bantuan. Kita tahu yang memohon bantuan itu pastinya mereka memohon kerana mereka berketidakkecukupan. Ya, mereka tidak mampu. Tapi kenapa dihina sebegitu rupa? Dia duduk situ, tak ada periuk, tak ada besan, tak ada macam-macam, mengenang air dalam rumah. Dia kata tunggu wakil rakyat mai datang buat atap atau baru. Saya tak rasa bolehlah budaya ini dibiarkan berlarutan, katanya. Susulan itu Mazir berkata rakyat Kedah yang memilih dan mengundi pimpinan PAS menarajui negeri itu sememangnya mengharapkan kepimpinan kerajaan memainkan peranan berkesan dalam membantu rakyat miskin yang memerlukan bantuan. Mengapa pimpinan PAS ketika berkempen dalam pilihan raya tidak menyebut perkara itu dengan meminta rakyat jangan meminta bantuan daripada wakil rakyat kalau mereka menang? Benar juga, ya. Mereka diminta oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk berharap supaya rakyat di tempat mereka yang memilih mereka itu bergantung harap meminta bantuan sekiranya mereka memerlukan. Tapi hari ini apa sudah berlaku? Inilah pimpinan daripada Parti Islam se-Malaysia, PAS, sahabat semua. Orang minta bantuan, dikatanya usahlah, ya, membudayakan untuk meminta bantuan. Tapi dia sendiri apabila mahu untuk meminta bantuan kepada kerajaan pusat, cium tangan, cium tangan.
kepada Perdana Menteri kita. Inilah namanya politikus hipokrit, sahabat-sahabat semua. Jadi adakah itu membawa maksud pimpinan kerajaan negeri mahu melarikan diri daripada tanggungjawab terhadap rakyat? So, beliau yang juga bekas Menteri Besar Kedah, Mazir juga berkata, dalam isu tersebut, kerajaan negeri perlu merangkas strategi khusus bagi mencari jalan penyelesaian untuk menghapuskan kemiskinan di Kedah. Bukan mereka berfikir untuk menghapuskan kemiskinan, sahabat-sahabat semua. Tetapi apa yang mereka buat, Menteri Besarnya buat kenyataan supaya tidak berharap, gantung harap lagi dengan kerajaan Kedah, kerajaan PAS di Kedah. Ini satu yang amat-amat mengejutkan, kenyataan tidak bertanggung jawab daripada seorang menteri besar. Adakah mereka begitu lemah? Adakah mereka begitu tidak berupaya lagi ya untuk membantu rakyat? Kalau benarlah ya mereka tidak mampu lagi untuk membantu rakyat, apakah tindakan yang seharusnya? Lepaskanlah ya, janganlah hanya karena mau jadi kerajaan, lalu selepas jadi kerajaan tidak tahu cara untuk mentadbir. Yang menjadi mangsa adalah rakyat, seperti mana yang berlaku ya di negeri Kedah dan ucapan terkini daripada MB Lato-Lato ini. Jadi apa pandangan anda, sahabat-sahabat semua? Apa pandangan anda, orang-orang Kedah? Inilah Menteri Besar sempoi anda. Fikirkanlah. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin mengusirkan satu berita yang menggempakan ya, apabila dikatakan hari ini ISPRM tahan reman penjawat awam kes rasuah bernilai RM65.000. Wow, apa sudah berlaku, sahabat-sahabat semua? Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sarawak telah menahan reman seorang penjawat awam kerana disaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM65.000 dari sebuah syarikat pembekalan barangan di negeri tersebut. Menurut sumber, suspek lelaki berusia sekitar 40-an telah ditahan kira-kira 9 pagi semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat ISPRM Sarawak. Susulan penahanan itu, suspek telah dibawa ke Mahkamah Magistrate Miri pagi tadi dan perintah reman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 19 Jun 2024 terhadap suspek telah dikeluarkan oleh Magistrate Muhammad Helmi Ahmad Jani. Siasatan awal mendapati suspek disakit terlibat memperoleh suapan dari sebuah syarikat pembekalan barangan bagi program bantuan geran semasa bertugas di salah sebuah bandar di Sarawak sekitar tahun 2019 dan hingga 2022 katanya dalam kenyataan. Sementara itu, Timbalan Pengarah ISPRM Sarawak, Tuan Hasbila Muhammad Saleh ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta ISPRM 2009. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pihak ISPRM yang tidak henti-henti untuk mengorek segala perilaku ketirisan, penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Tapi apa yang mengejutkan, perkara pertama yang saya kongsikan, politikus memalukan, MB Lato-Lato, gesa supaya rakyat tidak minta bantuan lagi kepada pihak kerajaan, tapi dia sendiri bila meminta bantuan cium tangan Perdana Menteri, tunduk sana sini. Tapi bila di belakang menyerang Perdana Menteri kita. Inilah yang saya boleh katakan politikus hipokrit, politikus yang memalukan. Sahabat semua, adakah anda setuju dengan saya? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.